Pada 2 Mac 1976, Allahyarham Tun Hussein On melantik Dr. Mahathir menjadi Timbalan Perdana Menteri. Pelantikan itu, menurut bekas Cuaca Agung UMNO dan Menteri Kabinet Tan Sri Muhammad Rahmat, diambil oleh Tun Hussein setelah mengambil kira soal tradisi UMNO dan kebolehan Dr. Mahathir. Jadi soal mempertahankan tradisi ini amat penting. Maka Hussein atas pertimbangannya, atas kebijaksanaannya, memilih Dr. Mahathir, the third Naib Presiden. Walaupun Ghaffar merupakan the first Naib Presiden. Bukan, saya fikir bukan kerana dia nak kecewakan Ghaffar. Dia melihat dari segala sudut. Dari segi parti, dari segi kerajaan, dari segi negara, dari segi antarabangsa. Siapa selepas nantilah, kalau Tun Hussein fikir dia nak berhenti, dia akan tinggalkan serah kuasa ini kepada orang yang bagi dia terbaik sekali. Antara jawatan yang dipegang oleh Dr. Mahathir sebelum dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri ialah Menteri Pelajaran. Ketika menjadi Menteri Pelajaran, cabaran utama yang dihadapinya ialah menangani tunjuk perasaan pelajar Universiti Melaya dan Institut Teknologi Mara. Menurut Datuk Aziz Syamsuddin, bekas ciusa politiknya, Dr. Mahathir bersengkang mata, tidak tidur, memikirkan cara terbaik menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh pelajar di kedua-dua institusi itu, yang kebanyakannya anak Melayu. Jadi satu hari tahun 75 tu, pukul 4 pagi saya balik lalu ke rumah dia di Petaling Jaya, dan dia masih bangun menunggu untuk mengetahui keputusan apa yang kita harus buat supaya pelajar ni tidak lagi menggila lah ketika supaya mereka dapat belajar berjalan baik dalam menuju pelajaran dia. Dan pada masa itu saya sedar bahawa dia bukan saja sebagai menteri, tetapi dia juga berkelakuan sebagai bapa kepada anak-anak yang begitu ramai di ITM pada masa itu. Dan dia menyuruh saya pukul 4 tu, kata baliklah berehat. Wahal dia sendiri masih lagi mencari jalan apa yang harus dibuat untuk anak-anak ni supaya mereka selamat jalankan pelajarannya. Itu Dr. Mahathir. Dalam pada itu, kesihatan Tun Hussein On semakin terganggu sejak beliau mengambil alih daripada Allahyarham Tun Razak. Pada awal tahun 1981, Tun Hussein terpaksa keluar negara untuk menjalani pembedahan jantung. Sekembalinya ke tanah air, Tun Hussein mengambil keputusan untuk bersara. Dan pada 16 Julai 1981, era Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia bermula. Dr. Mahathir bin Mohamad setelah dilantik memegang jawatan Perdana Menteri Malaysia adalah dengan ini mengangkat sumpah dengan sesungguhnya bahawa saya akan menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan jujur, dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan sahaja yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi serta mempertahankan kelembagaan. Sejurus lepas menjadi Perdana Menteri, Dr. Mahathir memperkenalkan banyak perubahan yang dianggap sebagai radikal berbanding dengan pentadbiran sebelumnya. Antara perubahan itu ialah menukar waktu di semenanjung Malaysia dengan dipercepatkan sebanyak 30 minit supaya sama dengan waktu di Sabah dan Sarawak. Ini memudahkan urusan perhubungan di antara pejabat kerajaan dan swasta di kedua-dua bahagian yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan itu. Kerajaan Dr. Mahathir juga memperkenalkan dasar-dasar baru bagi menjadi landasan dan panduan kepada pembangunan negara. Antara dasar yang menonjol ialah Persyarikatan Malaysia yang bertujuan memupuk kerjasama yang erat di antara sektor awam dan swasta. Dasar penswastaan memindahkan kepentingan kerajaan dalam pelaburan tertentu kepada sektor swasta. Dasar penerapan nilai Islam bagi menerapkan sikap bekerja yang positif dengan pengamalan 11 nilai unggul seperti amanah,
berdisiplin dan bersyukur ke dalam anggota pentadbiran. Dasar bersih, cekap dan amanah dengan tujuan memupuk nilai-nilai yang mulia serta moral yang tinggi di kalangan masyarakat. Dan dasar pandang ke timur yang bertujuan meninggikan prestasi pengurusan dan pembangunan negara ini dengan mengambil contoh dan teladan yang terbaik daripada Jepun dan Korea untuk meningkatkan kemajuan negara. Dasar dan sistem baru yang diperkenalkan oleh Dr. Mahathir diterima dengan baik oleh rakyat. Dia cuba memastikan perlaksanaan, maknanya kerja. Tiap-tiap menteri itu kerja atau tidak, kerja betul atau tidak. Dia cek lah, kata. Tiap-tiap minggu tu jaga, kata orang jagalah. Bila dia buka buku kecil tu, tiap-tiap menteri dah, my turn or not. Misalnya, saya suka menceritakan bagaimana detail Dr. Mahathir. Apabila kita ada dalam mesyuarat tu alih-alih, kadang-kadang dia datang, dia bawa ada bungkusan kecil-kecil je. 2-3 dia kata, okay, pass it around. Semua tengok. Kata, apa dia? Dr. Mahathir ni, dia nak apa ni? Dia duduk, kata dia, itu yang bungkus tu, itulah cara nak bungkus barang-barang macam Jepun buat. Gitu. Paling menarik perhatian rakyat ialah penumpuan kerajaan kepada perkembangan industri berat seperti rancangan mengeluarkan kereta buatan Malaysia sendiri, Proton Saga. Cita-cita tercapai, kita bersama menemui tujuan, hadapi cabaran, satu kejayaan, berjaya bersama. Proton Saga, Malaysia. Proton Saga. Di samping itu, kerajaan Dr. Mahathir menjadikan jembatan Pulau Pinang satu realiti. Projek itu dirancang sejak zaman Tun Razak tetapi ditunda atas sebab-sebab kewangan. Dalam bidang politik pula, Dr. Mahathir melantik Tan Sri Musa Hitam menjadi timbalan Perdana Menteri. Pentadbiran Mahathir Musa diberi nama jolokan 2M. Di samping memperkenalkan dasar baru, pentadbiran 2M melakukan sesuatu yang pentadbiran sebelum ini tidak berupaya melakukannya, iaitu meminda perlembagaan negara berhubung isu berkenan Raja-Raja Melayu. Di bawah pindahan itu, Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu diberi tempoh tertentu untuk memperkenankan mana-mana rang undang-undang yang telah dipersembahkan kepadanya. Jika mereka masih tidak memperkenankan rang undang-undang itu dalam tempoh yang diberikan, maka rang undang-undang berkenaan akan menjadi undang-undang secara automatis. Kejayaan awal pentadbiran 2M dilihat sebagai sesuatu yang memenuhi aspirasi rakyat. Jadi pada keseluruhannya saya telah dapat belajar sebenarnya daripada Dr. Mahathir banyak aspek-aspek pentadbiran dari segi mentadbirkan negara Malaysia yang begitu kompleks. Kedua-dua kami pada waktu itu sungguh pun ada berbeza approach, tetapi pada apa kata orang putih, fundamentalnya, pada asasnya, pada pendapat saya tidak ada perbezaan dari segi konsep dan cita-cita kami untuk memastikan bahawa negara Malaysia kita ini haruslah ditadbir dengan saksama dan adil untuk kepentingan masyarakat umum. Bagaimanapun, jauh daripada pandangan umum, perbezaan pendapat dikatakan sudah mula menjelma, meretakkan hubungan di antara Perdana Menteri dengan timbalannya. Kalau Dr. Mahathir telah mengambil berat dan melaksanakan dasar-dasar dan strategi yang ada hubungan kait dengan
peringkat antarabangsa, misalnya international, misalnya saya cuma pergi dan mengambil bahagian di dalam perkara-perkara yang tertentu saja. Dengan lain-lain perkataan apa yang dikatakan sebagai complementary antara satu sama lain. Apa yang dia tak dapat cover, saya cover. Jadi dalam proses itu banyak orang yang salah faham. Mengatakan apa kalau Dr. Mahathir pergi ke timur, saya pergi ke barat. Atau kalau Dr. Mahathir pergi ke utara, saya pergi ke selatan. Walhal sebenarnya pada pendapat saya, pada pendapat kami dan fahaman saya kepada atas kedudukan ini, iaitu kalau Dr. Mahathir pergi ke timur, barat, perlu juga diambil berat dan kita pergi ke barat untuk fill in the blanks dalam bahasa Inggeris. Apabila saya telah mendapati bahawa kita tak boleh bekerja sama lagi, kepercayaan tidak ada, dengan tidak ada fikiran yang hasad, dengki ataupun marah, tak ada benda, cuma disappointed lah, maklumlah, kita kawan baik, katakan alih-alih rupanya saya dibuat tomah dan sebagainya, saya tak maulah memanjangkan cerita ini sangat, tetapi saya kata okey, tak apa, saya akan mengundur diri. Dulu ada 2M, memang silap. Takkan ada 2 nakhoda satu kapal. Tak belayarlah kapal itu. Boleh karamlah kapal itu. Kan? Jadi, soal Mahathir nombor 1 tetap nombor 1. Musa nombor 2 tetap nombor 2. Kan? Tak sepatutnya timbul ada kata orang semacam parallel antara 1 dan 2 ni. Dia sama. Susahlah. Pecahlah. Akhirnya timbul tim A, tim B. Ini tak pernah saya cakap on record. Saya ingin menyatakan di sini bahawa memang merupakan satu kesilapan besar apabila konsep hubungan Perdana Menteri dengan timbalan Perdana Menteri itu dianggap sebagai sama tarafnya. Lebih-lebih lagi kalau kita teliti konsep 2M itu. Saya fikir itu kesilapan. Kalau ditanya sekarang, saya mengatakan kalau sekali lagi lah saya jadi, jangan salah faham, jangan mengatakan saya ingin, Tan Sri Musa dah mengatakan dia sekali lagi dia ada ingin balik. Tidak, saya mengatakan konsepnya, dari segi teorinya, ya, barang siapa menjadi timbalan Perdana Menteri harus menjadi timbalan dan pembantu serta penyokong dengan arti kata yang sebenarnya. Sebagai second man, not second first man pun. Not second first man pun, sebagai second man. Penganalisis politik melihat punca keretakan di dalam hubungan Dr. Mahathir Tan Sri Musa ialah keputusan Perdana Menteri mengekalkan Tengku Razali di dalam kabinet, meskipun Tengku Razali tewas di dalam 2 pertandingan merebut jawatan timbalan Presiden UMNO. Bantahan Tan Sri Musa tidak diendahkan oleh Dr. Mahathir kerana beliau telah berjanji di Perhimpunan Agung UMNO 1984 bahawa yang menang tak menang semua dan yang kalah tak hilang semua. Melihat bantahan beliau tidak dilayan, Tan Sri Musa mengambil keputusan meletak semua jawatannya di dalam parti dan kerajaan. Meskipun usaha dilakukan oleh beberapa pihak di dalam UMNO untuk memujuknya, Tan Sri Musa tidak berganjak daripada keputusannya kecuali bersetuju kekal sebagai timbalan Presiden Parti. Lanjutan daripada itu, pada 7 Mei 1986, Dr. Mahathir melantik Tun Ghaffar Babar sebagai timbalan Perdana Menteri yang baru. Saya sebagai semacam tidak percaya beliau mau melantik saya menjadi timbalan Perdana Menteri. Tapi apabila beliau berjumpa dengan saya, meminta saya menjadi timbalan Perdana Menteri untuk membantu kerja-kerja beliau sebagai Perdana Menteri, dan beliau telah meyakinkan saya bahawa benar-benar beliau mahukan saya membantunya, maka saya telah menerima atas hasratnya yang baik itu.
Tindakan Dr. Mahathir melantik Tun Ghaffar, seorang ahli politik veteran yang disenangi ramai, berjaya mententeramkan keadaan di dalam parti dan negara. Episod peletakan jawatan Tan Sri Musa pada mulanya tidak menjejaskan UMNO dan Barisan Nasional. Pada pilihan raya umum yang diadakan beberapa bulan selepas itu, BN menang besar. Calon UMNO pula memenangi 83 daripada 84 kerusi parlimen yang ditandingi mereka. Walaupun UMNO mendapat sokongan yang padu daripada rakyat, krisis dalaman parti sebenarnya semakin teruk. Pada waktu inilah, pelbagai tuduhan dilemparkan oleh musuhnya terhadap Dr. Mahathir. Antaranya, menuduh cara beliau memimpin parti sebagai ala diktator. Banyak orang mengandaikan daripada luar ni bahawa Dr. Mahathir lah tunjuk Dr. Mahathir ni boleh ngikut je orang lain. Tidak begitu. Dr. Mahathir bukan orang suka buat tunjuk, dia mengikut tunjuk dia, tidak. Tapi naklah berani berbahas dengan dia. Kalau awak tak setuju dengan dia, awak bahas dengan dia lah. Kalau dia buat diam, buat tak tahu je tu, maknanya awak punya argument tu tak betul lah. Hujah tu tak betul. Mengikut istilah yang sebenar, diktator ialah orang yang menaikkan dirinya sendiri menjadi pemimpin bukan dengan kehendak rakyat. Tapi beliau menjadi Perdana Menteri, menjadi Presiden Parti, ia dengan kehendak rakyat. Apabila seseorang itu naik memegang jawatan, ianya mesti bergerak dengan tegas. Oleh sebab beliau tegas dan ianya diikuti oleh ahli parti atau rakyat, maka ada orang yang tidak berpuas hati. Kerana ada sebahagian manusia berfikir mestilah ada perselisihan di antara rakyat pengikut dengan pemimpin. Barulah kononnya pemimpin itu seorang demokratik. Sebagai pemimpin, dia kena, orang kata dia kena memimpin lah. Kena memimpin. Dan dibenarkan kita bincang pandangan dia. Dia tak kata, I have said it, please. No discussion. Tak ada kata begitu. Dan bila dia mengemukakan pandangan, mana-mana menteri pun tanya, Tuk Sri, ini apa? Saya nak tahu apa Tuk Sri kata tadi, perkara yang macam ini, apa maksud. Dia tak. Dan dia tak pernah kata, I have said it, tak payahlah. Dia tak kata macam tu. Dia tak. Kalau kita minta dan kalau kita bagi, sorry sir, I beg to differ. Minta maaf Tuk Sri, saya ada pandangan lain. Dia tahu apa dia. Dan kita bagi pandangan. Dan dia bagi pula pandangan dia tentang pandangan yang kita berikan itu. Dan kalau pandangan kita beri itu baik, kita okey, alright, boleh. Dr. Mahathir yang saya kenal seorang yang suka dicanggah pendapatnya. Jika beliau mengatakan sesuatu premis, beliau lebih suka seorang bangun dengan hormat, memberi dalil-dalil, hujah-hujah yang logik. Sebab beliau seorang doktor, mempunyai pendekatan diagnostik, iaitu melihat perkara itu, didiagnose perkara itu, tentukan sakit baiknya, kalau perlu dipotong, dipotong, kalau perlu diberi ubat, diberi ubat. Very objektif, sangat objektif. Sifat itu tak banyak orang yang memiliki dalam UMNO. Maaf saya kata. Jadi dalam keadaan sedemikian, tentu sekali banyak dasar beliau telah jadi dasar negara, dan dasar ini baik, yang tanpa bahas banyak dalam majlis tertinggi. Tetapi bukan sebab beliau tak bawa. Beliau bawa, orang tak mau bercakap. Selain itu, di kalangan kabinet dan parti terdapat perbezaan pendapat mengenai dasar dan projek kerajaan seperti Akta Rahsia Rasmi, pembinaan jambatan Pulau Pinang, projek kereta nasional dan cara menangani kemelesetan ekonomi. Menurut Dr. Rais lagi, susur galur konflik ada kaitan dengan kemasukan Presiden ABIM, Datuk Seri Anwar Ibrahim ke dalam UMNO dan kerajaan. Satu hari kami bersembang dengan Dr. M, beritahu beliau bahawa perkara membawa Anwar ni sebaik-baiknya kita perlahankan sedikit. Tetapi pandangan seperti itu semacam tidak mendapat sambutan, dan malah orang seperti saya dianggap masa itu seperti sour grape, ya, seolah-olah tidak bersetuju pembaruan dibawa ke dalam UMNO. Itulah mulanya. Kemuncak konflik dalaman UMNO ialah pada pemilihan parti pada 1987.
Tunku Razali mencabar Dr. Mahathir bagi jawatan Presiden, manakala Tun Ghaffar bertanding jawatan Timbalan Presiden yang disandang oleh Tan Sri Musa. Dalam pemilihan itu, saya telah berkata kepada pihak yang melawannya, Dr. Mahathir pasti menang walaupun satu undi. Kerana bukan mudah ahli-ahli parti nak mengubah, nak mengenepikan Presiden begitu saja. Pada pemilihan bersejarah 24 April 1987 itu, Dr. Mahathir berjaya mengekalkan jawatan Presiden dengan majoriti 43 undi. Tun Ghaffar pula berjaya merampas jawatan Timbalan Presiden daripada Tan Sri Musa dengan majoriti 40 undi. Tetapi masalah UMNO tidak berakhir di situ. Pada Jun 1987, 12 ahli parti yang tidak berpuas hati dengan keputusan pemilihan membawa perkara itu ke mahkamah. Mereka mendakwa ada cawangan UMNO yang tidak berdaftar dengan pendaftar pertubuhan telah menghantar wakil ke Perhimpunan Agong itu, satu perbuatan yang menyalahi Akta Pertubuhan 1966. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur petang ini memutuskan bahawa UMNO adalah sebuah pertubuhan haram dan mengisytiharkan Perhimpunan Agong dan pemilihan parti April tahun lalu sebagai tidak sah. Bernama melaporkan bahawa Hakim Datuk Harun Hashim membuat keputusan itu berdasarkan Akta Pertubuhan yang menganggap sesebuah pertubuhan itu haram jika ada cawangannya yang tidak diluluskan. Sepanjang tempoh UMNO diharamkan, Datuk Seri Dr. Mahathir dengan bantuan penyokongnya bekerja keras di belakang tabir bagi menghidupkan semula UMNO. Saya ditugaskan untuk mendaftarkan balik UMNO. Dan saya dengan bergopah-gapah telah membuat sebuah perlembagaan yang ringkas semata-mata dengan tujuan untuk membolehkan UMNO didaftarkan semula. Nasib baik pihak sebelah hendak menggunakan nama UMNO untuk parti barunya tidak dapat diluluskan oleh pihak pendaftaran kerana UMNO lama itu belum dibatalkan lagi pendaftarannya. Selagi UMNO lama belum dimansuhkan pendaftaran, sebuah parti yang bernama UMNO juga tak boleh ditubuhkan. Walaupun mahkamah telah mengharamkan UMNO, tetapi terpulang kepada pihak pendaftaran sama ada mau memansuhkan pendaftaran itu atau tidak. Setelah dimansuhkan pendaftaran, barulah sebuah parti baru lain yang menggunakan nama UMNO boleh ditubuhkan. Episod pengharaman UMNO itu memberikan peluang kepada Dr. Mahathir menyusun semula parti. Krisis yang melanda bertukar menjadi kesempatan yang terbaik baginya untuk menyatu padukan anggota parti di bawah satu pasukan sahaja, iaitu UMNO baru. Memulihkan semula UMNO yang telah diharamkan boleh dilihat sebagai kejayaan Dr. Mahathir yang paling besar di dalam bidang politik. Saya berharap bahawa dengan peristiwa ini kita akan sedar betapa pentingnya kejujuran di kalangan kita. Satu daripada slogan kita ialah bersih, cekap dan amanah. Amanah mesti kita utamakan kerana ini adalah penting dalam membangunkan negara kita. Dan saya berharap mereka yang jujur akan mendapat tempat. Jika tidak di dunia ini, di syurga kemudian. Walaupun saya tak boleh garanti yang kedua itu. Daripada hampir kehilangan semuanya, beliau keluar daripada krisis itu dalam keadaan yang lebih kuat. Bukan saja sebagai Presiden UMNO, tapi juga sebagai Perdana Menteri. Setelah berjaya menghidupkan kembali UMNO, Dr. Mahathir berusaha menyatu padukan kembali ahli parti dan rakyat. Kehangatan kempen ketika merebut jawatan tertinggi parti juga telah menyaksikan kelahiran sebuah lagi parti serpihan UMNO, Semangat 46 di bawah pimpinan Tengku Razali Hamzah. Pada ketika inilah, kata bekas Setiausaha Agong UMNO, Tan Sri Muhammad Rahmat,
beliau mencadangkan kepada Dr. Mahathir supaya kesetiaan ahli UMNO dan rakyat diperkukuhkan. Saya kata Dr. Mahathir kena turun bawah. Dia jangan biar media ini putar belit dia punya kenyataan. Kadang ada huruf yang dia gunakan perkataan lain pula yang hampir sama tapi ada shades of meaning, ada perubahan makna, kan? Menimbulkan perkara tak betul. Saya cakap dengan dia, orang sayang gaya, tapi oleh kerana orang takut you ni kalau ke bawah bahaya, saya cakap susah kita nak minta rakyat sayang dia. Maka saya buat kempen semarak itu. Pimpin turun ke bawah, setia bersama rakyat. Bukan rakyat saja mesti setia pada pemimpin, tapi pemimpin juga mesti setia pada rakyat. Melalui kempen semarak, Dr. Mahathir menjelajah ke seluruh Malaysia dan berjaya meredakan ketegangan di dalam negara. Di samping menangani episod pengharaman UMNO, Dr. Mahathir juga pada lewat tahun 80-an dan awal 90-an secara berturut-turut telah berjaya mengatasi krisis badan kehakiman, masalah kesihatan dirinya sendiri dan krisis berhubung isu kekebalan Raja-Raja Melayu. Di antara krisis itu, yang paling mencabar ialah apabila beliau diserang sakit jantung pada Januari 1989. Rakan seuniversiti yang juga bekas Ketua Jabatan Perubatan Hospital Besar Kuala Lumpur, Datuk Dr. J.S. Ipen menceritakan. We were watching television upstairs at about 9:30 to 10 when I had a call from Datin Sri. And she sounded for the first time agitated and said, Jeep, come immediately. I was, my nickname was Jeep, J. Epen, so they used to come immediately. Mahathir is not well. And I asked her what the problem was and what should I bring. But she said, no, you come straight away, She did sound panicky. So I picked up my medical bag and rushed up to Sri Pradhana. They had apparently been out for a Thai meal with the children. And on his way back, on their way back, he developed discomfort in both shoulders. There was no chest pain as such, and he was resting comfortably. However, I felt he did not look quite himself, and I thought an ECG was needed. Dr. Mahathir dibawa ke Hospital Besar Kuala Lumpur di mana ujian ECG menunjukkan bahawa beliau telah mengalami serangan jantung. Pada mulanya, pakar perubatan mencadangkan agar beliau menjalani kaedah baru rawatan jantung ketika itu, iaitu angioplasti. Menurut Dr. Ipen, kaedah itu didapati tidak sesuai kerana masalah kesempitan pembuluh darah ke jantung Dr. Mahathir. Cadangan kemudiannya dibuat supaya Perdana Menteri dibawa ke Amerika Syarikat untuk dibedah. Bagaimanapun, Dr. Mahathir dan Dr. Siti Hasmah menolak cadangan itu. Sebaliknya mengambil keputusan supaya pembedahan dilakukan di dalam negara. Oh, he went in, he did his the usual 2-3 hours, and then he came round a couple of hours later, and he was in the recovery room, and from then he was, being the disciplined person that he was very strict in following the instructions. He was asked to exercise slowly, get up. All this he did in a disciplined manner and systematically, and so he made an uneventful recovery. Pembedahan bersejarah itu disempurnakan di HBKL oleh anak tempatan Datuk Dr. Yahya Awang. Setelah sembuh, Dr. Mahathir kembali mengetuai Barisan Nasional ke arah kemenangan di dalam pilihan raya umum 1990. Bagaimanapun, pada pilihan raya itu, BN kehilangan Kelantan kepada PAS.
Pada Disember 1993, Datuk Seri Dr. Mahathir melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai timbalannya yang ketiga selepas Tun Ghaffar melepaskan semua jawatannya di dalam parti dan kerajaan. Menurut Tun Ghaffar, beliau menarik diri setelah mendapati sokongan terhadap Anwar terlalu kuat daripada ahli parti. Selama ini saya bertanding berdasarkan kepada track record. Tapi pada waktu itu track record sudah diketepikan. Ada unsur-unsur lain, unsur baru dari UMNO menyebabkan pemikiran ahli-ahli UMNO setengahnya berubah. Tidak lagi memandang kepada track record seorang pemimpin. Apa unsur itu? Ialah unsur-unsur lain lah, unsur-unsur kemewahan hidup. Keadaan di dalam negara yang tenteram membolehkan Malaysia mencatat pertumbuhan ekonomi sebanyak 8% setiap tahun sejak 1987. Ekonomi negara kukuh dan hutang luarnya pula sangat kecil. Menurut penasihat khas ekonomi kepada Perdana Menteri, Malaysia juga telah berulang kali mampu membayar hutang lebih awal daripada tempoh yang ditetapkan. Ekonomi diuruskan dengan begitu baik, dengan begitu prudent, dan pertumbuhan ekonomi begitu elok sekali, dan inflasi kurang, defisit tak banyak, pinjaman pun kita jarang buat pinjaman dari luar negeri. Kita memang tahu, kerajaan memang tahu uruskan negara, kewangan negara, dan kewangan negara diuruskan dengan baik oleh Dr. Mahathir Mohamad sebagai pemimpin negara. Ringgit pula merupakan antara mata wang yang paling stabil di dunia. Diurus niagakan pada nilai tukaran sekitar RM2.50 bagi setiap dolar Amerika. Di dalam suasana ekonomi yang sehat dan keadaan sosio-politik negara yang begitu baik, Dr. Mahathir pada Februari 1991 telah memperkenalkan Wawasan 2020. Melalui Wawasan 2020, beliau menggariskan arah tuju masa depan negara dan bagaimana cara untuk mencapai matlamat membangunkan Malaysia sebagai sebuah negara perindustrian yang maju mengikut acuan kita sendiri. Visi 2020 adalah cadangan beliau yang diterima oleh negara, sudah menjadi visi nasional, dan itulah visi yang kita mesti perjuangkan dan matlamatnya mesti kita capai. Dan bila saya mengambil alih nanti, insyaAllah visi ini 2020 ini adalah menjadi visi saya juga, visi nasional dan visi saya juga secara pribadi. Di dalam arena politik pada Oktober 1996, setelah hampir 10 tahun menjadi seteru, pucuk pimpinan Parti Melayu Semangat 46 mengambil keputusan membubarkan parti mereka dan menyertai semula UMNO. Tahun 95, rakyat sudah mula menolak dengan keputusan yang tidak semolek tahun 90. Tetapi soal yang masih tak dijawab, apa perlunya kita menerusi Semangat 46, sedangkan Dr. Mahathir sudah mula menyatakan bahawa UMNO baru boleh menerima kembali semua ahli yang lama. Di situ ada perbalahan sementara, iaitu Majlis Tertinggi Semangat 46 berpendapat ayuh kita teruskan juga perjuangan. Tetapi saya dan Tengku Razali bercakap-cakap kecil dan menyatakan bahawa jika kita teruskan juga, maka apa yang kita hasratkan asalnya, iaitu menghidupkan UMNO asal, sudah tergelincir. Oleh itu paling afdal bagi kita bersemuka balik dengan Dr. Mahathir dan meminta pandangan beliau bagaimana harus kita pacu balik perjuangan. Keputusan menerima ahli Semangat 46 mencerminkan sifat pemaaf yang ada pada diri Dr. Mahathir. Ramai yang pernah menentang beliau berkata mereka menyanjungi sifatnya yang tidak menyimpan perasaan dendam terhadap bekas seteru atau mereka yang tidak sehaluan politik dengannya. Dan saya suka benar cerita hal ini, iaitu apabila saya ingat anak perempuan saya nak kahwin, saya jumpa Dr. Mahathir di pejabatnya. Saya buat mukaddimah saya sebelum bercakap dia. Saya kata dalam bahasa Inggeris lah. Saya kata, I know that we have, fought politically, but I hope you will come to my
Oh tidak. I know that maybe you don't want to do this because of our differences, but I hope you will come to my daughter's wedding in my house. Dia dengan agaknya macam marah sikit katakan, oh that is politics, this is friendship. Jadi saya tersentak sikit, kata, oh kalau gitulah sikapnya, kalau gitulah caranya, alhamdulillah. Walaupun dia tak kata saya maaf you atau kan, dia tak kata, tapi cara dia menghubungi kita, cara dia buat kerja dengan kita itu pada saya sudah melambangkan dia dah terima, dia maaf lah tentang apa yang berlaku, dia tak mungkit-mungkit lagi apa-apa. Itu cara dia masing-masing lah. Pada 1996, Dr. Mahathir sekali lagi membuktikan beliau seorang pemimpin yang berpandangan jauh apabila memperkenalkan konsep Koridor Raya Multimedia MSC. Secara ringkasnya, MSC adalah sebuah medan gergasi bagi menguji kaji bukan saja teknologi multimedia tetapi juga evolusi satu cara hidup yang baru di zaman maklumat dan ilmu pengetahuan. MSC meliputi kawasan berukuran 750 km persegi, lebih besar daripada Singapura, dan merangkumi projek gergasi yang lain seperti Kuala Lumpur City Centre, Putrajaya dan Cyberjaya. Ramai menganggap MSC sebagai hadiah Malaysia kepada dunia. One of the things that I find that is so defining is the people that are risk takers intellectually, and people who are flexible in their thinking. Now, to be honest, in the outside world, that has not been particularly the watchwords or how people would normally describe Dr. Mahathir. But certainly, as he is approaching this multimedia super corridor, it is demonstrating a side and a dimension to him, which I think could be a very important long-term legacy. Keadaan negara dan parti yang stabil membolehkan Dr. Mahathir mengambil cuti selama 2 bulan mulai Mei 1997. Sepanjang percutian beliau, timbalannya yang juga Menteri Kewangan ketika itu, Datuk Seri Anwar, membangku jawatan Perdana Menteri. Pada bulan Julai 1997, nilai ringgit dan beberapa mata wang negara serantau jatuh menjunam ekoran serangan spekulasi penjaga mata wang. Selain merosakkan nilai ringgit dan membantutkan usaha mencapai wawasan 2020, serangan itu juga secara tidak langsung mencetuskan krisis politik yang paling buruk di negara ini sejak perpecahan UMNO pada 1987. Apabila krisis kewangan serantau mula menjangkiti Malaysia, Dr. Mahathir dengan segera mencari jalan bagi mengatasi masalah itu. Perkara pertama yang dilakukannya ialah memahami sedalam-dalamnya perdagangan mata wang. Ini kerana beliau percaya melalui cara itu sahajalah formula mengatasi masalah dapat dibuat. Untuk itu, beliau mendapatkan bantuan Tan Sri Nur Muhammad Yaakob, seorang pakar di dalam bidang urus niaga tukaran asing. Pada satu hari pada hujung bulan September 97, saya diberi arahan oleh pejabat Perdana Menteri supaya pergi ke Buenos Aires di Argentina, jumpa dengan PM. Dan pada masa itu PM membuat lawatan ke Latin America. Last stop PM ialah Argentina. So jadi saya pergi ke Argentina. Semasa PM sampai, dia sampai pukul 5, terus pergi ke suite PM dan kita bincang PM dengan saya tentang krisis yang krisis yang melanda Malaysia. Jadi kita bincang hampir 2 jam. Saya jumpa PM hari pertama 2 jam. PM tak cakap langsung, dia dengar saja. Itu yang kelebihan PM sebab dia itu begitu fokus. Dia dengar saja, dia dengar. Lepas 2 jam, Perdana Menteri kata dia ada dinner, official banquet yang diberi oleh Presiden Argentina,
Akas Menom, dan dia tanya saya buat apa malam itu. Saya kata saya pun ada juga kad jemputan pergi ke dinner. Dia kata, you are not going for the dinner. Dia kata, you are going to your room and you are going to write out all that you have told me for the last 2 hours. Pergilah tulis. Cakap senang, tapi kena tulis. Tambahnya, punca sebenar masalah kewangan ialah kegiatan dagangan mata wang oleh dana lindung nilai atau hedge funds dan bank sendiri. Hedge fund ini dibantu, dan ini penting. Hedge fund ini dibantu, diberi bantuan yang begitu banyak oleh bank-bank international, bank-bank di negara-negara barat. Bagi tiap-tiap US dollar yang hedge fund gunakan, bank-bank memberi pinjaman sehingga $20. Pada mulanya, Kementerian Kewangan dan Bank Negara menggunakan kaedah dana mata wang antarabangsa IMF untuk menyelesaikan masalah kewangan seperti menaikkan kadar faedah dan memotong perbelanjaan kerajaan. Menteri Kewangan pada masa itu telah mengikut telunjuk IMF untuk menyelesaikan masalah itu, tapi IMF ini bukan ikhlas sangat. Jadi apa yang berlaku, keadaan yang memang dah teruk akibat dari hedge fund operations menjadi lebih teruk. Akhirnya, setelah dasar ala IMF gagal, kerajaan merumuskan Pelan Pemulihan Ekonomi Negara dan menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi menangani masalah itu. Meskipun Dr. Mahathir mencadangkan beberapa strategi bagi mengatasi masalah kewangan, tidak semua cadangan beliau seperti mengenakan kawalan tukaran asing diterima oleh M10. Tetapi lama-kelamaan beliau berjaya meyakinkan anggota M10 bahawa cadangannya, walaupun pahit, adalah satu jalan bagi menyelamatkan negara. Satu perkara yang kita jelas lihat, yang saya lihat jelas dia bila dia telah membuat satu keputusan, dia melaksanakan keputusan itu dengan penuh confident, dengan penuh keyakinan, dan dia bersedia untuk memberi penangan yang sejelas-jelasnya. Apakah pendekatan yang ambil, dia boleh terang daripada peringkat awal secara umum sampailah kepada detail, sampailah boleh menerangkan bagaimanakah ni penyangat-penyangat mata wang ni, bagaimana mereka memanipulasikan pasaran mata wang. Akibat daripada perbezaan pendapat bagaimana menangani masalah ekonomi itu, pergeseran tercetus di antara Perdana Menteri dengan Datuk Seri Anwar. Kemuncak perselisihan itu ialah apabila Datuk Seri Anwar dilucutkan daripada jawatan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada 2 September 1998. Sehari kemudian, Majlis Tertinggi UMNO memutuskan untuk memecat Datuk Seri Anwar daripada jawatan Timbalan Presiden Parti. Pada awal Januari 1999, Dr. Mahathir melantik Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi sebagai Timbalan Perdana Menteri beliau yang keempat. Meskipun episod pemecatan Datuk Seri Anwar mempunyai kesan yang lebih besar terhadap UMNO daripada perpecahan UMNO pada tahun 1987, Dr. Mahathir berjaya mengatasinya dan memimpin UMNO dan BN sekali lagi ke arah kemenangan di dalam pilihan raya umum November 1999. Dan pada 22 Jun 2002, ketika menyampaikan ucapan penggulungan di Perhimpunan Agung UMNO, Dr. Mahathir mengumumkan keputusan mengejut untuk bersara. Tuan-tuan dan puan-puan, Tun Pengurusi Tetap, ahli-ahli Majlis Tinggi, para wakil ke Perhimpunan Agung Tahunan UMNO 2002, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan satu, peletakan jawatan saya sebagai Presiden UMNO dan semua jawatan-jawatan yang dipegang oleh saya
dalam parti, peletakan saya sebagai pengurusi Barisan Nasional dan semua jawatan dalam Barisan Nasional. Masa dia buat pengumuman tu, saya tak tengok muka dia. Dan saya melihat kepada crowd di bawah tu, tengok. Dan reaksi yang mengejutkan. Pengumuman dia tu sudahlah mengejutkan dan reaksi pun begitu juga. Dan nampak kelang kabut sungguh pada waktu itu. Dan UMNO belum bersedia untuk melepaskan Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Jadi dengan commotion di bawah tu, dengan kelang kabut, ada yang berdiri agaknya nak minta bercakap. Dan masa itu pengurusi tetap Tan Sri Nilam Shah Allahyarham pun berada dalam keadaan yang tak tahu nak buat apa dengan pada masa itu. Atas stage tu dah jadi kelang kabut dah sebenarnya. Jadi maka saya buat keputusan dengan cepat, iaitu meminta Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad menarik balik cadangan yang beliau nak letak jawatan itu. Dan bila saya buat pengumuman itu, saya nampak situasi melegakan. Sekurang-kurangnya mereka dah tenteram. Situasi masa itu agak tegang dan emosional kerana tekanan daripada luar, daripada dewan di PWTC itu memang luar biasa sekali. Tetapi kita faham hasrat beliau untuk bersara dan cari jalan yang paling baik supaya bila bapa saya berundur dengan dengan licin, tak ada masalah, hand over to dia punya successor Pak Lah dengan baik sekali. Jadi transition period itu diperlukan. Saya rasa marah dia lah kalau saya cakap begini. Saya rasa isu-isu ni dia tidak study dengan cukup. Keluarga memang kita dalam masa, saya rasa 30 minit selepas bapa saya announce kata nak letak jawatan tu, we were opposed to it 100%. Not because of anything, because I think kita pun terkejut. Dan kita rasa macam benda ni patut dibincang dulu sebelum keputusan dibuat. Tetapi selepas berbincang dengan dia dalam masa 30 minit tu, 30 minit, 45 minit tu, baru kita faham what is in his mind. And then we agreed. And then we supported. Setelah keadaan reda, Datuk Seri Dr. Mahathir bersetuju kekal sebagai Perdana Menteri sehingga akhir Oktober 2003. Dr. Mahathir mengundur diri setelah banyak berjasa kepada negara. Dia seorang sebenarnya berjiwa rakyat Malaysia yang ingin melihat negara ini maju, aman dan makmur. Walau apapun kritik saya kepada Dr. Mahathir, saya menerima satu hakikat yang begitu berkesan, yang namanya saya fikir akan terukir di dalam sejarah negara kita ini. Begitu kontroversial, begitu colourful kata orang, ya, begitu berani, begitu nekat, begitu nasionalis, begitu tekad, kepercayaan penuh kepada dirinya, tetapi akhirnya bottom line kata orang putih ialah bahawa ia telah dapat memainkan peranannya selaku orang yang utama, pertama dan terutama sekali di dalam negara ini. A leader is a custodian of the ideals of a nation, and he is very much that in the case of Malaysia. He has a natural air of authority. I'm a great admirer of Dr. Mahathir. I'm a great admirer of Mrs. Mahathir, also a doctor. And you always understand and learn a lot about a family and the parents when they adopt other children to give them a chance in life. That tells you more about them than 100 political acts. Jasa Dr. Mahathir terlalu banyak untuk dinyatakan satu persatu. Tetapi menurut pengganti beliau, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, jasa yang paling besar
ialah memberi keyakinan diri yang tinggi kepada rakyat Malaysia. Dia beri keyakinan kepada kita. Keyakinan untuk bersaing dengan orang lain. Keyakinan untuk berperanan pada peringkat global. Dengan saingan-saingan yang kita akan hadapi. Jadi ini adalah baik sangat. Confidence bahawa Malaysia boleh. Dan semua kita kena buktikan kita boleh.